Sebab itulah sejak 14 abad yang lalu, agama Islam telah menawarkan penegakan silaturahim melalui seruan solat berjemaah. Begitu pentingnya pelaksanaan solat berjemaah ini ditandai dengan penghargaan agama terhadap hukum mendirikan sembahyang jemaah, iaitu sunat muakkad. Sunat muakkad ini adalah pendapat yang didukung oleh mazhab Al-Hanafiyah dan juga Al-Malikiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Sunat muakkad. Bagi kita mazhab Syafi'i, sembahyang jemaah ni fardu kifayah. Selain daripada mazhab Syafi'i, ini juga pandangan di dalam mazhab Abu Hanifah, sebagaimana ada dibahaskan oleh Ibnul Habirah dalam kitab Al-Ifsah. Dan ini juga pandangan jumhur ulama, sama ada yang mutaqaddim maupun yang mutaakhir, fardu kifayah. Tapi tuan-tuan jangan pegang fardu kifayah orang lain buat kita tak payah. Janganlah macam tu, datanglah juga. Oh, fardu kifayah, kalau orang lain pergi kita tak payah. Semua orang pegang gitu, dalam masjid tak ada orang. Tapi jangan lupa, walaupun tidaklah ada tekanan sangat sembahyang jemaah ini, tapi ada ulama yang mewajibkan. Ada, tapi dia panggil fardu ain, dia panggil. Antara yang mengatakan ataupun pendapat sedemikian adalah contohnya Atha bin Abi Rabah, sama juga Al-Auza'i, sama juga Abu Zur, Ibn Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan umum di kalangan para ulama Hanafiyah dan juga mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan ianya fardu ain, satu pertanggungjawaban. Sebab mereka pegang kepada satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, pernah sekali seorang OKU cacat penglihatan, orang buta, datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni nak pergi masjid sembahyang, susah ya Rasulullah, tak ada orang nak bawa. Jadi boleh tak saya diberi pelepasan khas untuk tidak jemaah di masjid, saya nak sembahyang di rumah saja. Ketika aduan dibuat, kata Nabi, no problem, boleh, tak ada masalah. Kamu pun susah nak datang, okey, no problem, pergilah balik. Ketika laki-laki ni balik, tiba-tiba Nabi panggil, sekejap, main sini. Hal tasma'u nida abis salah. Oh, minta maaf, lupa nak tanya, ente ada dengar tak azan bila duduk di rumah? Dengar azan atau tidak? Jawab lelaki, na'am, ya saya dengar ya Rasulullah. Maka jawab Nabi, fa'ajib, minta maaf, kena datang sembahyang jemaah sebab dengar azan. Maka di kalangan ulama yang mengatakan kewajipan ini berpegang kepada dalil, kalau Nabi dengan orang OKU cacat penglihatan boleh disuruh, apatah lagi kita yang sehat segogoh-gogoh ini. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ada hadis yang lebih keras, meninggalkan solat jemaah adalah watak munafik terang-terang. Dalam satu hadis panjang daripada Abdullah bin Mas'ud, man sarrahu ayyalqallahu ghadan musliman falyuhafiz ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Siapa yang nak berjumpa Allah pada hari kiamat dalam keadaan selamat, hendaklah dia menjaga sembahyang jemaah di mana saja azan dia terdengar. Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sesungguhnya kami beranggapan siapa yang tidak hadir sembahyang jemaah, itulah orang munafik yang clear munafiknya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada ulama yang mana kita jangan pegang kepada kata-kata alah fardu kifayah aja, orang nak buat kita tak payah. Jangan. Sebab ada kaedah lain menyebut orang yang sengaja tak nak pergi sembahyang jemaah itu munafik betul. Bahkan Ibn Mas'ud lebih keras lagi amaran dia, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Kata Ibn Mas'ud, kalau kamu sembahyang di rumah, nescaya kamu telah tolak ataupun kamu tinggalkan petunjuk Nabi kamu. Dan siapa meninggalkan petunjuk Nabi pasti sesat. Sebab itu bagi kita orang laki-laki, afdal solat jemaah di masjid. Afdal solat jemaah di masjid.
Walau bagaimanapun ada pengecualian. Kalau tuan-tuan ada masalah, iaitu anak-anak di rumah yang tak pergi sembahyang di masjid, dia culas sembahyang, maka di situ ada setengah ulama memberikan kelonggaran. Dalam kitab Mughni disebutkan, "Lau dhahaba ila al-masjid wa taraka ahli baiti la yusalluna faradi aw la tahawanu aw ba'dhum fi salati fa salatu fil bait afdal min salati fil masjid." Ini kitab Mughni disebutkan, mana-mana orang yang pergi berjemaah, keluarga tak ikut, dan didapati keluarganya semayang tak tentu arah, ada yang tak semayang, ada yang belum semayang, maka ketika itu semayang di rumah lebih afdal daripada semayang di masjid. Ada pula yang senyum, ini sudah lesen besar, tak payah pergi masjid. Tidak. Walaupun ada kelonggaran, fadilat takkan sama. Ya, semayang jemaah itu 27 kali ganda. Ada orang kata, saya di rumah pun berjemaah juga dengan keluarga, mestilah dapat 27 kali ganda. Ya, kata para ulama, kata Imam Qurtubi, berjemaah di masjid dengan berjemaah di rumah, bilangan 27 darjat sama, tapi nilai tak sama. Contoh, semayang jemaah di rumah, kita dapat RM27. Semayang jemaah di masjid, 27 US dollar. Lain tak? Nilai. Jumlah sama, 27. 27 kilo kapas dengan 27 kilo emas. Beza tak nilai? Nilai tak sama. Baik itu kata Imam Al-Qurtubi, walaupun Nabi sebut semayang jemaah 27 kali ganda fadilatnya, tapi tengok tempat. Kalau buat di masjid, mahal lagi. Kalau buat tempat lain, fiknya takkan sama. Sebab itu bagi orang lelaki, jom semayang di masjid. Orang perempuan tak ada tuntutan semayang di masjid. Mereka datang dapat pahala, tapi tak ada pertanggungjawaban. Sebab orang perempuan semayang paling afdal di rumah dia. Itu ada hadisnya. Semayang paling afdal. Bagi orang lelaki, semayang fardu di masjid. Semayang sunat di rumah. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, Nabi semayang sunat semua buat di rumah. Semayang fardu Nabi buat di masjid. Tapi tak heran sebab rumah Nabi dengan masjid sebelah saja. Macam tuan-tuan, RM3 ke minyak sampai sini. Jadi kalau semayang sunat ke rumah, bengkok kita hari-hari. Nabi dia semayang sunat di rumah. Sebab itu yang ada satu sunnah yang saya ingat kita kena ikhtiar juga dapat buat, iaitu sebelum semayang subuh, ni dua sunnah ditinggalkan. Pertama sunat fajar. Ramai orang tak buat sunat fajar. Datang-datang masjid, naik masjid terus semayang subuh. Rugi, dia kena buat semayang sunat fajar dulu. Sunat fajar ni, kata Nabi, kalau tak buat kerana tak sempat, boleh qada. Artinya solat tu mustahab. Mustahab semayang sunat fajar. Katalah kita dapat. Itu antara azan dengan solat subuh, dia punya komatnya tu jauh, sebab kita nak bagi peluang jemaah datang beramai-ramai. Tapi untuk hukum asal, semayang sunat fajar afdal di rumah. Mana untunglah tuan-tuan kalau rumah dekat masjid. Dengar saja azan subuh, sebelum datang masjid, tuan-tuan buat 2 rakaat di rumah. Itu sunnah Nabi. Habis 2 rakaat, sunnah kedua yang kita dah tak buat sekarang adalah berbaring pada rusuk kanan. Tak ada orang buat lagi. Nabi suka. Tiap kali dia habis main sunat fajar, dia akan baring di rusuk kanan. Sementara menunggu masuknya azan atau muqamat, dia akan baring rusuk kanan. Jadi tuan-tuan nanti kalau yang rumah dekat boleh buat, dapat pahala ekstra. Habis main sunat fajar, baring. Mengiring, bukan menerak. Kalau menerak pukul 10 lah bangun. Si ambil pantai. tak main subuh kita. Mengiring saja. Sebab itu afdal buat di rumah. Kenapa tak buat di masjid? Tuan-tuan bayang kalau semua orang baring dalam masjid. Macam dukung tak jadi semua. Dah macam ikan duyung macam ni. Ini sunat-sunat yang dah payah nak dibuat sebab masjid jauh dengan rumah kita kan. Jadi bagi orang perempuan, dia afdal semayang di rumah. Orang lelaki semayang sunat afdal di rumah supaya dapat membimbing wanita yang semayang di rumah. Ini panjanglah perbahasan fiqh ni. Sebab itu datanglah masjid berjemaah. Masjid ni banyak dia punya fadilat ni. Saya ingat dah banyak tuan-tuan ke sana kemari, kita pun faham apa fadilat semayang berjemaah ini.